Turki telah lama menduduki salah satu kedudukan paling penting dalam tatanan keselamatan Barat. Ia adalah ahli NATO. Ia mempunyai angkatan tentera kedua terbesar dalam pakatan itu dan terletak di persimpangan benua. Bagi NATO, geografi itu sangat penting. Turki ialah benteng utama menentang Rusia, pengawal pintu masuk ke Laut Hitam dan kuasa tentera utama di rantau yang pengaruh Barat semakin dicabar. Tetapi Ankara juga semakin menjadi salah satu rakan paling rumit bagi Barat. Di bawah Presiden Erdogan, Turki telah menjalankan dasar luar yang lebih bebas, memperluaskan cita-cita serantau di Timur Tengah, membangunkan industri pertahanannya dan enggan sentiasa menurut kehendak Eropah atau Washington. Retorik keras Turki terhadap Israel telah menimbulkan kebimbangan di ibu kota Barat, terutamanya pada masa Israel kekal sebagai salah satu rakan terdekat Barat di rantau ini. Pada masa yang sama, kemerosotan demokrasi di dalam Turki telah merosakkan kepercayaan dengan sekutu Eropah yang mengatakan NATO bukan sahaja satu pakatan ketenteraan, tetapi juga sebuah komuniti dengan nilai-nilai demokrasi yang dikongsi bersama. Jadi, persoalan untuk Barat bukan sahaja sama ada Turki sukar untuk dihadapi. Persoalannya ialah sama ada Turki terlalu penting untuk dilepaskan. Dan adakah Turki merupakan rakan kongsi Barat yang tidak boleh digantikan atau satu liability? Baiklah, kita akan mulakan sekarang dengan pusingan pantas selama 30 saat. Ingat kepada semua panelis kita, Anda hanya ada 30 saat untuk menjawab soalan pertama kita. Dan kami ada berita baik. Jonathan Schanzer sebenarnya bersama kita. Jonathan, terima kasih kerana menyertai kami. Jadi soalan pertama yang akan dijawab oleh setiap daripada Anda ialah, adakah Turki merupakan rakan Barat yang tidak boleh digantikan atau beban yang semakin sukar ditangani? Colonel Rich Elton, sila mulakan. Senang bersama Anda dan berada dalam panel yang begitu terhormat. Saya rasa soalannya agak kurang tepat. Soalannya tidak sepatutnya sama ada rakan kongsi atau liability. Itu bukan dikotomi yang sebenar. Dikotomi yang sebenar adalah antara asset dan liability. Jika Anda lihat dari segi kepentingan strategik seperti ekonomi G20, tentera kedua terbesar dalam NATO, dan penjajaran sistemik secara umum, bukan penjajaran yang sempurna, tetapi penjajaran sistemik secara umum, maka Turki memang merupakan rakan kongsi yang tidak boleh digantikan. Dan jika Anda bercakap tentang Eropah, apabila Anda bercakap tentang Barat, lihat apa yang dilakukan oleh Itali, Spanyol, United Kingdom, Ukraine, Poland dan negara-negara lain. Mereka semakin sehaluan dengan Turki. Terdapat masalah dengan Israel dan Amerika Syarikat perlu menunjukkan kepimpinan untuk membantu menyelesaikan isu-isu tersebut. Tetapi tidak dinafikan kita memerlukan mereka dalam pakatan itu dan mereka memberi sokongan kuat kepada pakatan tersebut. Baiklah, Jonathan Schanzer, apa pendapat Anda? Anda ada 30 saat. Jonathan, kami tidak dapat mendengar Anda. Sekarang boleh dengar. Mereka benar-benar satu liability. Mereka benar-benar satu liability, dari menyokong negara Islam kepada menyokong Hamas, kepada pengubahan wang haram untuk Republik Islam Iran, kepada penyeludupan pejuang ke dalam negara Islam. Di Syria dan Irak, pelanggaran hak asasi manusia di negara sendiri. Malah, kita telah melarang mereka daripada program F-35 karena mereka memperoleh sistem pertahanan udara Rusia. Ini seperti musang dalam reban ayam. Ia adalah satu bencana untuk mengekalkan negara seperti ini dalam NATO. Baiklah, akhir sekali tetapi tidak kurang penting. Dr. Kai Eitan Cohen, Yanei Rochak, apa pendapat Anda? Anda ada 30 saat. Baiklah, memandangkan cabaran yang timbul dari Rusia, saya percaya bahawa Pakatan NATO tiada pilihan selain terus komited kepada keanggotaan Turki. Dan saya bersetuju dengan kedua-dua penyelidik mengenai sifat bermasalah dalam perkongsian ini. Tetapi real politik tidak memberi ruang untuk NATO bergerak berkaitan dengan Turki. Baiklah, sekarang kita akan ada masa untuk mengembangkan jawaban kita di sini. Kepada setiap ahli panel kita, Anda boleh bercakap lebih lama tetapi pastikan juga memberi masa kepada rakan panel Anda. Jadi saya ingin beralih kepada soalan seterusnya, iaitu sama ada Barat secara kolektif mempunyai alternatif lain atau adakah mereka tiada pilihan selain berurusan dengan Turki? Apabila melibatkan isu seperti bekalan senjata contohnya atau kekuatan tenaga kerja yang dibawa oleh Ankara ke NATO dengan tenteranya yang begitu besar. Rich? Ya, saya rasa soalan itu hampir menjawab dirinya sendiri. Anda lihat pada tren dalam industri pertahanan. Sudah tentu, Amerika Syarikat dan Israel, sekutu rapat, kedua-duanya mempunyai institusi teknologi pertahanan yang sangat maju. Turki telah menyertai liga itu, sejujurnya dalam 10 hingga 15 tahun yang lalu. Sekarang ada beberapa isu tentang kemana mereka menjual.
Dan mekanisme perundingan adalah perlu untuk memastikan kita semua berada di pihak yang sama. Libya adalah contoh yang menarik, di mana akhirnya campur tangan Turki pada tahun 2020 telah menghalang kejatuhan Tripoli dan sebenarnya menyokong rundingan yang disokong oleh PBB. Kami bekerja sama, Afrikom dari pihak Amerika Serikat dan pihak Turki, kedua-duanya untuk mencapai penyatuan di Libya. Itu hanyalah satu contoh di sana. Jadi saya rasa kekuatan mutlak bukan saja dari segi tenaga kerja dan geografi, tetapi juga teknologi pertahanan. Bermakna Turki adalah sama ada rakan yang sangat hebat walaupun sukar atau semoga dijauhkan pihak yang anda tentu tidak mahu lihat berpihak menentang anda. Dan saya ambil pandangan Jonathan dengan serius. Dan saya serta Jonathan pernah berbincang tentang perkara ini sebelum ini. Memang ada isu sebenar, tetapi kami ada satu pepatah dalam tentera. Lebih baik mempunyai kawan yang sukar di dalam kemah. Bagaimana nak kata melepaskan hajat keluar daripada berada di luar kemah, melepaskan hajat ke dalam. Jadi saya lebih rela menghadapi cabaran pengurusan sekutu yang kuat tetapi sukar daripada cuba mencetuskan kekacauan di negara lain. Seperti yang setengah orang secara tidak masuk akal mahukan Turki menjadi Iran yang seterusnya. Ini bukan Iran yang seterusnya dan kita sememangnya tidak perlukan perkara itu. Jonathan, apa respons awak terhadap perkara itu? Saya nampak awak mengangguk. Bukan satu lagi, saya rasa saya cuma tersenyum. Maksud saya, lihat, terdapat beberapa masalah dengan Turki, tetapi ambil saja satu contoh, yaitu mereka mempunyai tentara yang besar. Bagaimana mereka telah menerahkan tentara itu? Apa yang kita sebenarnya lihat mereka lakukan ialah menyasarkan sekutu Kurdi kita di tempat seperti Syria dan Irak. Mereka sebenarnya telah mengambil alih kerajaan Syria. Dan ini sudah tentu adalah kerajaan Al-Qaeda yang sangat sukar untuk diramal, apatah lagi untuk dikawal. Apabila anda melihat saiz tentera ini yang semua orang katakan sebagai aset, saya masih belum melihat tentera ini beraksi. Saya masih belum faham apa keupayaan mereka selain daripada dalam latihan. Sekarang mengenai senjata yang sedang dihasilkan oleh orang Turki sekarang, saya perlu beritahu anda apabila anda melihat sekutu yang dimiliki oleh orang Turki sekarang, dengan Hamas, dengan Hezbollah, dengan Al-Qaeda, Ikhwan al-Muslimin, ISIS, malah sebahagian daripada kerjasama mereka dengan Iran, adakah saya mau melihat sebuah kerajaan seperti ini memperoleh senjata-senjata seperti ini dan mengekalkan hubungan seperti yang mereka lakukan dengan pelbagai pihak yang bermasalah? Ini kelihatan seperti satu bencana yang kita sendiri sedang memudahkan. Dan itulah kebimbangan saya sekarang dengan terus membenarkan mereka kekal dalam pakatan kita walaupun mereka membawa masalah. Ini kelihatan seperti persetujuan secara diam-diam terhadap senarai panjang tingkah laku buruk. Dr. Yana Rochuk, apakah respons anda terhadap idea bahwa lebih baik mempunyai Turki sebagai kawan, walaupun anda tahu Turki adalah kawan yang sukar, daripada tidak mempunyai Turki sebagai kawan langsung? Pertama sekali, saya ingin menekankan bahawa tiada mekanisme dalam NATO yang membolehkan anda menyingkirkan Ali. Baiklah, jadi pertama sekali sekarang kita sedang berbincang sama ada Turki adalah sekutu yang boleh dipercayai atau tidak boleh dipercayai. Dan saya bersetuju dengan Jonathan contohnya mengenai pendirian Turki di Syria dan hubungan rapat mereka dengan Hamas. Tetapi mari juga kita juga harus bercakap berdasarkan fakta yang konkret. Oleh kerana tiada mekanisme seperti itu dalam NATO, malangnya kita hanya membuat spekulasi sahaja. Dan sehingga anda tahu, pada Hari Kesatuan Eropah bertindak dan membentuk tentera sendiri. Sehingga hari itu, saya tidak percaya bahawa kita benar-benar boleh bercakap tentang alternatif kepada NATO. Hari ini, tentera besar yang anda maksudkan itu sangat sibuk mengekang Greece. Greece dianggap sebagai rakan kongsi, sebagai sekutu Turki dalam NATO. Tetapi apabila kita melihat politik Turki, tentera yang sama sedang menjalankan latihan ketenteraan. Latihan ketenteraan FS 2026 yang terbaru adalah satu mesej yang sangat jelas terhadap Greece. Sekali lagi, apabila kita melihat Parlimen Turki dalam beberapa hari akan datang, mereka akan membincangkan rang undang-undang baru mengenai penetapan sempadan maritim. Anda tahu, sempadan dengan Greece, mereka mungkin akan membuat keputusan secara unilateral terhadap sekutu NATO mereka. Jadi, ringkasnya, sehingga Kesatuan Eropah akan mempertahankan sempadan maritimnya sendiri
dan akan membentuk pakatan baru yang tidak melibatkan Turki. Saya rasa kita semua akan membuat spekulasi. Dan juga jangan kita lupa hubungan rapat antara Donald Trump dan Recep Tayyip Erdogan. Perkara paling penting yang mereka kongsi bersama ialah Syria. Buat pertama kalinya, terima kasih kepada Erdogan. Terima kasih kepada Erdogan, kita lihat bahawa Amerika Syarikat mampu menembusi Syria buat pertama kali. Jadi terdapat banyak komponen penting yang berbeza di sini. Baiklah, saya ingin beralih kepada Shens. Atau lebih khusus lagi untuk bertanya sama ada anda fikir Ankara sedang cuba menggantikan boleh dikatakan pengaruh barat tradisional di beberapa bahagian Timur Tengah atau sekadar mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pihak lain. Dan sama ada ia menggunakan keanggotaan NATO akhirnya sebagai alat tawar-menawar untuk mengejar dasar luar yang lebih bebas. Saya rasa buat masa ini, anda tahu, orang Turki boleh dikatakan berada dalam pakatan NATO dan pada masa yang sama mereka juga di luar daripadanya. Mereka bermain di kedua-dua belah pihak. Dan saya rasa ini adalah inti masalah dengan rejim yang bersifat Islamis dan sebenarnya anti-Barat dalam banyak cara dari segi sifatnya. Ia mampu bergerak dengan mudah dalam kedua-dua aliran itu. Dan saya rasa itu sebenarnya satu masalah besar. Panduan saya yang telah lama mengenai perkara ini adalah untuk benar-benar mengadakan dialog dengan pihak Turki yang saya sendiri tidak ingat bila kali terakhir kita lakukan secara serius dan terbuka dengan menyatakan bahawa anda perlu memilih antara Ikhwanul Muslimin dan Islamisme dan Barat. Tetapi apabila anda melihat pendirian mereka di sekitar rantau ini, inilah yang membimbangkan, bukan? Maksud saya, mereka mempunyai pengaruh dan akses di Gaza melalui Hamas. Mereka telah membiayai dan mempersenjatai Hezbollah dalam beberapa bulan kebelakangan ini, sesuatu yang sangat membimbangkan. Jadi mereka kini mempunyai pengaruh yang besar di Lubnan yang sangat lemah. Mereka mempunyai kawalan ke atas kerajaan Syria, yang sekali lagi pada terasnya adalah Al-Qaeda. Mereka terus terlibat dalam permusuhan terhadap puak Kurdi di Syria serta di Irak. Mereka mempunyai sebuah pangkalan udara yang besar di Qatar yang sudah tentu merupakan penaja kepada Ikhwanul Muslimin, Hamas, Taliban, dan Al-Qaeda. Terdapat satu kerjasama yang sedang berlaku di sana. Orang Turki mempunyai sejumlah besar penempatan tentera di seluruh tanduk Afrika dan mereka terus terlibat dalam pelbagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dengan orang Yunani dan warga Cyprus. Anda ada sebut tadi bahawa mereka memang berselisih dengan kedua-dua negara itu yang merupakan sebahagian daripada EU dan juga sebahagian daripada pakatan yang lebih besar yang kita cuba bina. Jadi bila anda mula melihat semua ini, dari segi ideologi, mereka tidak sehaluan. Dan selain itu, mereka juga mempunyai penempatan di seluruh rantau ini di mana mereka boleh cuba untuk memaksakan pandangan serta keutamaan mereka sendiri untuk rantau ini. Saya rasa kita sedang menuju ke arah krisis dan kurangnya perhatian. Saya memuji anda kerana menganjurkan panel ini kerana memang tidak cukup perhatian diberikan kepada masalah yang semakin membesar ini. Saya rasa kita akan dikejutkan dengan tindakan orang Turki. Kolonel Simpanan Rich Alton, apakah respons anda terhadap semua yang baru sahaja dikatakan oleh Jonathan Schanzer? Ya betul Jonathan, memang betul. Kita sedang menuju ke arah krisis. Tetapi saya rasa krisis itu adalah antara Jonathan dan fakta-fakta. Kerana apabila Jonathan bercakap tentang Turki menentang puak Kurdi di Iraq, itu memang melucukan. Orang Turki mempunyai hubungan yang sangat baik dengan keluarga Barzani dan dengan wilayah Kurdistan di Iraq. Dan itu sudah berlangsung sekurang-kurangnya 10 tahun. Jadi untuk bercakap tentang kehadiran dan jejak ketenteraan bukan Barat, tanya orang Itali, tanya orang Spanyol, tanya orang Poland, tanya orang Ukraine, tanya orang Azerbaijan yang merupakan rakan bersama Israel dan Turki. Kemudian pergi ke Somalia, pergi ke Libya, pergi ke Sudan, di mana Turki telah mempunyai kehadiran ketenteraan yang membolehkan diplomasi Barat dan membantu menstabilkan negara-negara ini. Sekarang saya rasa jika saya boleh fokuskan kritikan Jonathan di sini sedikit, ia memang menjadi satu kritikan yang sah. Kerana ada perkara berkaitan dengan Hamas, contohnya, yang saya rasa tidak selari dengan unsur-unsur lain, unsur-unsur dasar luar Turki yang bijak dari segi geopolitik. Dan saya telah mengkritik perkara itu. Saya rasa ia adalah satu non sequitur apabila dia berkata, Hezbollah, tiada bukti. Saya dah cakap, Jonathan, email saya, DM saya, awak ada alamat saya. Saya tidak fikir itu benar tentang bahagian Hezbollah kerana anda mungkin tidak sedar tentang perkara ini. Tetapi parti politik berorientasikan Islam Sunni, MB atau yang lain,
biasanya tidak begitu meminati kumpulan pengganas Syiah yang tegar. Jadi saya rasa anda perlu buat sedikit semakan fakta secara dalaman di situ. Tapi ya, jadi kesimpulannya memang ada beberapa unsur yang bermasalah dan sekali lagi, Hamas adalah salah satu daripadanya. Tetapi jika Anda lihat secara keseluruhan pada diplomasi yang sedang berlaku mengenai Iran, mengenai Ukraine, menangani isu-isu kestabilan serantau, Turki sebenarnya lebih sehaluan daripada tidak sehaluan. Sudah tentu dengan pentadbiran Trump di Amerika Syarikat. Jika saya berada di Israel, jika saya berada di Baitul Maqdis, membuat penilaian saya, keadaannya mungkin akan kelihatan sedikit berbeza kerana apa yang sedang berlaku di Syria mempunyai beberapa aspek persaingan antara Israel dan Turki dan itu adalah sesuatu yang memerlukan perhatian yang teliti. Tetapi saya rasa Anda benar-benar sehaluan dalam hal yang berkaitan dengan Azerbaijan. Kedua-dua, Israel dan Turki, telah menjadi penyokong dan sekutu utama kepada Azerbaijan. Jadi, Yonatan sedikit melebih-lebihkan apabila bercakap tentang tahap keselarasan dan ketidakselarasan. Sebenarnya saya bukan sahaja melihat Yonatan menggelengkan kepala tanda tidak setuju, tetapi juga Dr. Yani Rocak. Yonatan, saya ingin beri awak peluang untuk menjawab tuduhan itu sebelum kita beralih kepada dokter. Dengar. Baiklah, Saya rasa fakta sekarang sudah jelas kan? Ini adalah rejim yang sehaluan dengan Ikhwanul Muslimin. Mereka bekerja sama rapat dengan pihak Qatar. Saya percaya mereka sedang berusaha sekarang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Republik Islam. Dan anda tahu, sebelum kita mula bercakap tentang bagaimana Islamis Sunni tidak bekerja sama dengan Islamis Syiah, lihatlah $20 bilion yang dicuci oleh pihak Turki bagi pihak Republik Islam ketika kemuncak ketegangan nuklear antara 2012 dan 2015. Ini adalah sebuah bank utama, bank kedua terbesar yang dimiliki kerajaan di Turki. Namanya Halk Bank. Sila semak, Rich. Anda akan dapati terdapat koordinasi rapat antara kedua-dua kerajaan ini. Malah pihak Iran mengkayakan rejim Erdogan. Saya belum habis bercakap di sini, betul? Dan sekarang, apabila anda mula melihat cara mereka bergerak di sekitar rantau ini tidak selari dengan tatanan dunia yang diterajui oleh Amerika Serikat. Dan jika anda mahu bercakap tentang Azerbaijan sebagai titik terang, silakan. Itu adalah sebuah negara yang tidak banyak memberi kesan pada masa ini apabila kita melihat ke arah Levant dan kebimbangan keseluruhan yang kita ada berkaitan dengan perang di 7 medan ini. Orang Turki telah menyeru supaya tentera Pan-Islamik bangkit menentang Israel dan beberapa sekutunya di Teluk. Ini bukan kerajaan yang baik untuk bekerja sama. Bercakap tentang Israel, saya sebenarnya ingin beralih sekarang kepada dokter. Anda tahu, kita akan periksa dengan lebih khusus tentang bagaimana retorik menentang Israel memainkan peranan dalam semua ini. Jelas sekali, Israel telah lama menjadi tonggak utama, sekutu utama Barat secara keseluruhan. Dan sangat-sangat jelas kepada kita semua bahwa Turki bukan peminat Israel. Sejak 7 Oktober malangnya, kita semua melihat bahawa Turki mula menonjolkan Israel sebagai ancaman keselamatan negara utama terhadap Turki. Dan ini sangat malang kerana Israel tidak mempunyai sebarang aspirasi terhadap integriti wilayah Turki. Namun begitu, setiap hari kita melihat kepimpinan Turki melancarkan kempen penyahlegitimasian baik terhadap Perdana Menteri Israel secara sengaja pada tahap pribadi. Dan juga kita melihat mereka melakukannya terhadap negara itu sendiri dan pegawai penting lain. Jadi Jonathan berkata sesuatu yang sangat penting. Dan saya rasa perkara itu patut diketengahkan. Turki, malangnya pada masa kini sangat sibuk membentuk satu pakatan ketenteraan strategik menentang negara Israel. Tahun lepas pada bulan Mac, Turki melancarkan satu inisiatif baru yang dipanggil Jiran-Jiran Syria. Inisiatif ini harus dilihat sebagai nukleus kepada NATO Islam Sunni yang direka untuk menghalang negara Israel. Dengan menggunakan, anda tahu, jiran-jiran Syria termasuk Lubnan yang disebut sekali lagi oleh Jordan dan juga Jordan. Dan jangan kita tersilap faham tentang rancangan besar mereka. Mesir juga termasuk dalam visi ini. Dan kita sedang melihat beberapa pelan induk. Korong Kerajaan Turki, anda tahu, Akhbar Yeni Safak. Jika anda melihat akhbar itu, terdapat satu artikel yang sangat terkenal yang muncul dengan nama itu. Bagaimana jika satu tentera Muslim dibentuk untuk menentang negara Israel? Sila Google perkara itu. Dan malangnya, selepas 7 Oktober,
Kami di Israel mengambil ancaman dari negara-negara lain dengan sangat serius. Maksud saya, ini adalah salah satu kesan sampingan paling penting daripada 7 Oktober. Rich, NATO Islam Sunni itu, apa pendapat Anda tentang perkara itu? Baiklah, begini, saya telah menghabiskan 4 tahun di Israel dan termasuk beberapa program yang agak sensitif untuk melindungi keselamatan Israel di peringkat serantau serta kepentingan Amerika di rantau ini. Saya mengambil serius kestabilan rantau ini. Dan Amerika Syarikat sudah tentu ia adalah keutamaan dwi-partisan untuk memastikan keselamatan Israel. Tetapi ia juga merupakan kepentingan dwi-partisan untuk kita mempunyai sistem pakatan yang stabil yang berfungsi di seluruh rantau ini. Dan itu bermaksud Turki, itu bermaksud Teluk, ia juga bermaksud Israel. Dan ini bukanlah kepentingan sesiapa pun sehingga ia sampai ke tahap ini. Tetapi saya perlu tegaskan, ada satu tempoh selepas 7 Oktober yang agak berbeza. Ia terlalu singkat. Tetapi ada satu tempo di mana nada Turki berbeza mengenai perkara ini. Orang Turki mempunyai sensitiviti tertentu terhadap Gaza dan persepsi tentang penderitaan orang awam di Gaza. Dan apabila perang berterusan di Gaza, yang mana sekali lagi saya dan kebanyakan rakyat Amerika menyokong hak Israel untuk memburu Hamas di Gaza. Tetapi kekurangan strategi politik yang berkesan di Gaza telah melemahkan kedudukan Israel, dengan banyak negara yang sedang mempertimbangkan untuk menyertai perjanjian Abraham dan juga dengan negara seperti Turki. Dan dalam masa sebulan atau lebih, mereka mengubah nada. Shanzer, saya ingin beri awak peluang ringkas untuk memberi respon kerana kita akan berehat untuk iklan sebentar lagi. Ya, maksud saya, lihat. Kalau awak nak lihat nada yang berubah, sebenarnya ia telah kembali ke tahun 2010 dengan Hamas, 2011. Itulah ketika kita mula melihat Recep Tayyip Erdogan, diktator Turki, mula merangkul Hamas. Inilah ketika beliau mula membenarkan pemimpin kanan beroperasi dalam negara untuk menggunakan Istanbul sebagai pusat kewangan bagi menggerakkan wang untuk Hamas. Pemimpin tertinggi Hamas yang berpusat di sana mendapat layanan istimewa daripada kerajaan Turki. Senjata juga telah dipindahkan dari sana, serta komplot telah dirancang. Baiklah, malangnya kita terpaksa tamatkan perbincangan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli panel kita. Perbualan yang sangat menarik. Harapnya kami akan menjemput Anda kembali tidak lama lagi. Kami akan berehat seketika untuk iklan. Kami akan kembali sebentar lagi.